Assalamualaikum. Pentadbiran awam ialah istilah yang digunakan secara tradisi untuk mentakrifkan pengaturan formal di mana organisasi awam berkhidmat untuk kerajaan untuk kepentingan awam secara keseluruhan. Secara umumnya, objektif tugasan ini adalah untuk mengenal pasti sistem pentadbiran yang dilaksanakan di dua negara berbeza iaitu negara Rusia dan China. Untuk pengetahuan semua juga, negara Rusia ini terdiri daripada 46 wilayah, 9 keras, 22 republik etnik, 1 wilayah otonomi, 4 ukur otonomi dan 3 bandar persetujuan iaitu Moskow, Saint Petersburg dan Sevastopol. Wilayah dan keras adalah sama dari segi undang-undang namun mempunyai populasi yang kebanyakannya adalah etnik Rusia. Di kebanyakan republik etnik pula, majoriti penduduk adalah etnik bukan Rusia. Pada masa lalu, etnik Rusia menikmati otonomi yang agak besar, tetapi pada masa ini kebanyakan mereka tidak mempunyai sebarang keistimewaan tambahan berbanding dengan wilayah Rusia yang lain. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh tentera Rusia, agak ketinggalan jauh dari sosioekonomi di belakang negara terkemuka yang mempunyai kadar pembangunan yang tinggi kerana negara Rusia berhadapan dengan krisis sosioekonomi yang mendalam berikutan kejatuhan kesatuan Soviet USSR. Secara umumnya, USSR ni adalah penting untuk membangunkan negara secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi USSR yang mendadak yang dicapai pada tempoh tertentu semasa perkembangan sejarahnya adalah disebabkan oleh penggunaan kaedah pengurusan perintah pentadbiran, di mana perintah ini ia melibatkan keupayaan untuk menumpukan tenaga buruh, sumber intelektual dan bahan utama berdasarkan kawasan yang paling penting untuk negara Rusia. Akibatnya, beberapa industri berjaya membuat lonjakan kualitatif dalam pembangunan dan beralih kepada teknologi paradigma baharu. Di samping itu, kesempatan dan keterbelakangan pasaran pengguna di USSR dalam kombinasi dengan ekonomi yang dirancang tidak membenarkan perkembangan evolusi industri awam mengikut model negara barat. Rusia merupakan negara yang berada di bawah naungan Kesatuan Ekonomi Eurasia. Ketika Rusia berdepan dengan rejim sekatan paling perik yang dikenakan ke atas ekonomi global utama pada zaman moden, satu persoalan yang sering timbul ialah sejauh mana Presiden Vladimir Putin mungkin menggunakan Kesatuan Ekonomi Eurasia untuk mengeluarkan kesannya. Sistem pentadbiran negara Rusia kini berhadapan dengan pelbagai cabaran yang boleh menjejaskan negara secara keseluruhan sekiranya tidak ditangani dengan baik. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas tentang kerajaan China. Bagi negara China, secara rasminya bukan sebuah negara persekutuan tetapi sebuah negara kesatuan. Secara de facto, China menampilkan banyak unsur negara persekutuan yang menjadikannya setanding dengan persekutuan authoritarian besar yang lain. Sejak awal 1980-an dan sehingga hari ini, China dianjurkan mengikut peringkat kerajaan serantau dan tempatan seperti wilayah, daerah, perbandaran dan kampung. Terdapat 33 bahagian peringkat wilayah di Republik China, Rakyat China termasuk 22 wilayah, 5 wilayah autonomi yang dicirikan oleh peratusan yang lebih tinggi daripada penduduk bukan etnik Cina. Pada masa yang sama, terdapat 4 majlis perbandaran iaitu Beijing, Shanghai, Chongqing dan Tianjin serta 2 pentadbiran khas wilayah Hong Kong dan Macau. Setiap wilayah China menikmati tahap autonomi yang ketara berkenaan dengan dasar ekonomi. Itulah sebabnya China boleh dilihat sebagai persekutuan de facto walaupun secara de jure negara itu adalah sebuah negara kesatuan. Dari segi sosioekonomi, idea multilateralisme sentiasa dicabar oleh kuasa yang bertekad untuk mengubah dunia agar sesuai dengan kepentingan diri mereka. Pada masa pertumbuhan ekonomi dunia telah menyusut dengan pergeseran ekonomi dan perdagangan global semakin meningkat. Perkembangan ini telah mewujudkan keadaan yang tidak begitu menggalakkan bagi ekonomi China, namun ia tidak menjejaskannya dengan serius. China masih mempunyai keupayaan untuk memajukan pembangunan domestiknya dan meminimumkan kesan faktor luaran. Malah, ia telah mengatasi kesukaran dan mencapai sasaran utama dalam situasi yang sukar seperti pandemik COVID-19. Negara China merupakan negara yang terletak di bawah naungan RCEP. RCEP ialah Perjanjian Perdagangan Bebas Serantau yang akan melengkapkan
dan membina perjanjian perdagangan bebas sedia ada dalam kalangan negara anggota RCEP. RCEP mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2002 dan dianggotai oleh Australia, New Zealand, Brunei Darussalam, Kemboja, China, Jepun, Laos, Singapura, Thailand dan Vietnam dengan Australia sebagai parti asal. RCEP mula berkuat kuasa untuk Republik Korea pada 1 Februari 2022 dan untuk Malaysia pada 18 Mac 2022. Ia adalah perjanjian perdagangan bebas moden dan komprehensif yang meliputi perdagangan barangan, perdagangan dalam perkhidmatan, pelaburan, kerjasama ekonomi dan sebagainya. Perlembagaan Persekutuan Rusia menetapkan prinsip pengasingan kuasa perkara 10. Perlembagaan memperuntukkan bahawa kuasa negara di Rusia dilaksanakan berdasarkan pemisahan kepada cabang perundangan, eksekutif dan kehakiman yang bebas antara satu sama lain. Pada tahun 2003, kerajaan Rusia telah mempromosikan pembaharuan pentadbiran awam dan pada tahun yang sama, Suruhanjaya Kerajaan mengenai pembaharuan pentadbiran awam telah dilahirkan. Pada Mac 2004, Dekri Presiden mengenai sistem dan struktur pihak berkuasa eksekutif persekutuan telah dikeluarkan dan bilangan badan kerajaan dikurangkan daripada 6 kepada 3. Dalam sistem pentadbiran, badan kerajaan yang utama ialah kementerian yang diketuai oleh Menteri-Menteri Persekutuan Rusia dan bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan penghuraian dasar negeri dan peraturan undang-undang. Badan kerajaan yang kedua ialah perkhidmatan dan diuruskan oleh pengarah perkhidmatan persekutuan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kawalan dan penyeliaan dalam tema rujukan yang telah ditetapkan. Badan kerajaan yang ketiga dikenali sebagai agensi. Ia diuruskan oleh Ketua Agensi Persekutuan dan bertanggungjawab untuk menjalani fungsi yang berkaitan dengan penyeliaan perkhidmatan awam, pengurusan harta negara, penyimpanan rekod serta fungsi penguatkuasaan, kecuali untuk kawalan dan fungsi penyeliaan. Dalam hal ini, ketiadaan undang-undang am mengenai prosedur pentadbiran dengan jelas akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Lebih-lebih lagi, negara tersebut sedang berhadapan dengan konflik yang berterusan dengan negara Ukraine. China adalah negara paling ramai di dunia dalam 1.4 bilion rakyat dan kawasan geografi meliputi 3.7 juta batu persegi. Melalui pembaharuan dan pembukaan pada tahun 1978, desentralisasi dalam bidang ekonomi dan pentadbiran awam di China walaupun ia kekal sebagai autoritas politik. Dalam sistem tadbir urus asasnya, hierarki ditubuhkan oleh Perlembagaan keempat Republik China dikeluarkan pada tahun 1982. Di peringkat kebangsaan, Kongres Rakyat Kebangsaan dan Jawatan Kuasa tetapnya menjalankan perundangan tertinggi, manakala Suruhanjaya adalah badan eksekutif tertinggi untuk mentadbir hal ehwal awam. Sistem tadbir Tuikiai, dua dimensi sistem pentadbiran Cina di mana barisan agensi berfungsi secara menegak, dan Kementerian Kerajaan Pusat struktur negeri 5 peringkat dan mendaftar kuai. Di China, mekanisme insentif untuk mereka yang berprestij tinggi telah diinstitusikan dengan baik di mana pegawai yang cekap, profesional dan jujur dipilih dan dinaikkan pangkat agar dapat membawa kepada pertumbuhan ekonomi serta kestabilan sosial politik. Kawasan berpusat terhadap kerjaya kader ini telah diwujudkan dasar meritokrasi berasaskan prestasi di China. Sistem politik China dan Rusia mempunyai beberapa persamaan kerana kedua-duanya dianggap sebagai rejim autoritarian dengan kuasa tertumpu di tangan seorang pemimpin tunggal yang telah lama berkhidmat.
China adalah negara satu parti yang diketuai oleh Parti Komunis China, manakala Rusia adalah sistem berbilang parti yang diketuai oleh Parti Rusia Bersatu pimpinan Putin. Kedua-dua kerajaan juga mempunyai kecenderungan untuk bertindak keras terhadap perbezaan pendapat dalam negeri walaupun ia akan menjejaskan kedaulatan undang-undang bagi mengekalkan kuasa mereka. Terdapat perbezaan besar yang membentuk matlamat dasar luar mereka dan alat yang mereka gunakan untuk meneruskannya. Okey, ekonomi China yang kedua terbesar di dunia di belakang Amerika Syarikat yang lebih daripada kali ganda saiz daripada ekonomi Rusia. Pada hari ini, ekonomi negara China masih berkembang walaupun kelembapan ekonomi dunia berlaku di tengah-tengah pandemik COVID-19. Sebaliknya, ekonomi Rusia yang ke-11 terbesar di dunia sebelum pencerobohan Rusia ke atas Ukraine telah terbantuk dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Berikutan pencerobohan pada tahun 2022, kerajaan barat menghalang kemajuan ekonomi Rusia dengan sekatan yang belum pernah berlaku sebelum ini, dan ia juga akan dijangka menghalang untuk tahun-tahun yang akan datang. Kedua-dua negara China dan Rusia juga mengamalkan model formal federalisme fiskal yang berbeza. Dari segi sistem pentadbiran, kedua-dua sistem berkongsi banyak persamaan, tetapi terdapat satu perbezaan penting di mana kerajaan subnasional China mempunyai baki tuntutan hasil yang tidak berlaku dalam pentadbiran wilayah Rusia. Keupayaan untuk mengekal beberapa sumber di jana di rantau ini merupakan faktor penting pertama yang menjelaskan mengapa wilayah China menampilkan intensi pertumbuhan yang lebih tinggi untuk pegawai wilayah berbanding dengan wilayah di Rusia. Dari segi pegawai di dalam sistem pentadbiran, kedua-dua buah negara adalah sangat serupa dalam cara organisasi formal di mana pegawai serantau terkemuka dilantik oleh pusat persekutuan, tetapi menikmati jumlah autonomi yang agak besar di wilayah mereka. Walau bagaimanapun, satu perbezaan penting antara kedua-dua negara adalah menerusi kriteria prestasi yang digunakan oleh kerajaan pusat semasa membuat keputusan mengenai pelantikan. Perbezaan seterusnya adalah menerusi masalah prinsipal ejen yang dihadapi oleh setiap negara persekutuan besar, terutamanya persoalan bagaimana untuk memantau dan mengawal prestasi pegawai wilayah. Namun secara umum, negara China dan Rusia telah menggunakan pelbagai strategi untuk mengumpul maklumat tentang perkara yang berlaku di wilayah negara. Dalam konteks ini, strategi pemantauan yang digunakan oleh China adalah lebih kondusif untuk mewujudkan persekitaran pro pertumbuhan ekonomi daripada yang digunakan oleh negara Rusia. Di dalam sistem pentadbiran mereka, walau bagaimanapun dengan bermulanya kempen anti rasuah meluas yang dimulakan oleh Xi Jinping pada tahun 2012, tumpuan China yang semakin meningkat terhadap kawalan telah mengubah struktur insentif yang dihadapi oleh pegawai tempatan dari serantau. Akibatnya, sistem pemantauan dan kawalan pentadbiran China mula terjejas. Akhir sekali, kedua-dua negara mempunyai konsep yang berbeza mengenai sistem pentadbiran. Negara Rusia memfokuskan kepada konsep rejim politik subnasional, manakala negara China memfokuskan kepada konsep negara pembangunan tempatan. Walaupun Rusia menampilkan pelbagai jenis rejim subnasional yang berbeza, iaitu terdiri daripada politik separa demokrasi kepada autokrasi jenis Asia Tengah, wilayah China disusun dengan cara yang lebih homogen. Dalam aspek ini, wilayah dan lokaliti China dicirikan oleh gabungan pertumbuhan antara kelas usahawan baru
muncul daripada pegawai tempatan dan serantau, iaitu yang dikenali sebagai negeri pembangunan tempatan. Di Rusia, rejim tempatan kurang memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi kerana wilayah lebih memfokuskan kepada cara untuk mengekalkan autoriti mereka daripada kerajaan pusat. Kesimpulannya, negara China dan Rusia mempunyai perbezaan yang nyata di dalam sistem pentadbiran. Perbezaan di dalam sistem pentadbiran ini telah mengakibatkan perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Di sebalik perbezaan dari segi sistem pentadbiran ini, kedua-dua negara China dan Rusia didorong oleh persaingan bersama mereka dengan negara lain seperti negara Amerika Syarikat. Walaupun sistem pentadbiran yang dilaksanakan di negara China yang lebih kompleks tetapi lebih efektif dan mampu mengangkat negara tersebut menjadi negara yang unggul di seluruh dunia. Ia berbeza dengan Rusia yang berhadapan dengan pelbagai konflik di mana konflik ini jelas tidak dapat diatasi oleh sistem pentadbiran.